Okey, terima kasih DJ Syafiq untuk gambaran yang dibawakan dari Negeri FM, Kabar dari Negeri Sembilan. Ya, betul. Seterusnya pada pagi ini di studio kami nak berkongsi pada anda berkenaan dengan topik pada pagi ini iaitu keluarga Malaysia teguh bersama. Ini merupakan tema bagi bulan kebangsaan kita pada tahun ini juga. Jadi kita ingin menyaksikan bagaimana manifestasi tema ini dalam kita sebagai masyarakat Malaysia sekarang. Keluarga Malaysia teguh bersama ia dipilih pada tahun ini menggambarkan kepada bukan saja aspirasi di pihak pucuk pimpinan tertinggi tetapi juga di pihak akar umbi. Untuk kita bercakap lebih lanjut, kita amat bersama bersama dengan Profesor Dr. Zaid Ahmad yang juga merupakan ataupun dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia, juga merupakan Setiausaha Agung Kehormat Persatuan Sejarah Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Doktor bersama dengan kami pagi ini. Terima kasih. Ya. Prof. Doktor, kita mulakan dengan tema yang dipilih pada tahun ini. Kita sedia maklum sahabat tahun akan ada kepelbagaian tema yang variasi dipilih dan juga diletakkan. Tahun ini keluarga Malaysia Teguh Bersama adalah cukup istimewa. Jadi pada pandangan Prof. Doktor, bagaimana keluarga Malaysia Teguh Bersama menggambarkan situasi kenegaraan dan situasi yang kita miliki pada ketika ini, Doktor? Ya, terima kasih. Keluarga Malaysia ini adalah cetusan Perdana Menteri lah, ya. Dan mudahnya kita faham ialah bila disebut keluarga Malaysia, keluarga ini satu konsep yang dekat di hati manusia. Manusia tak boleh dipisah dari keluarga, kan? Keluarga adalah unit terkecil dalam komuniti manusia. Jadi bagi saya menggunakan perkataan dan juga gagasan ataupun konsep yang mudah dan sampai terus kepada jiwa tiap-tiap orang itu penting sebenarnya. Sebab kita punya rakyat Malaysia ini pun daripada bagai-bagai lapisan. Ada pendidikan tinggi, ada yang sederhana, ada yang rendah, ada yang mungkin kurang berpendidikan dan sebagainya. Tapi bila sebut keluarga ni, saya ingat semua orang atau semua sesiapa saja you sebut keluarga itu, dia tahu apa makna keluarga. Jadi bermakna konsep ini adalah konsep yang membumi. Kalau kita sebutkan dia membumi, dia sampai ke bawah, ya. Kalau kita bercakap tentang konsep yang agak mana abstrak, tinggi-tinggi apa semua tu, dia mungkin sampai kepada satu golongan masyarakat, satu segmen. Tetapi kepada ada setengah pihak yang lain mungkin tak sampai maksudnya. Jadi saya ingat, kita kena bersetujulah ini keluarga Malaysia ini maknanya satu benda yang satu konsep yang mudah dan senang sampai kepada, maknanya mesejnya senang sampai kepada masyarakat dalam di segenap lapisan, sesiapa sahaja, budak kecil ke orang tua ke dia, bila sebut keluarga dia tahu apakah maksud keluarga itu. Jadi ini penting, ya. Dan dalam konteks kita menyambut kemerdekaan ini sebut tadi teguh bersama, ya. Maknanya bila kita dah faham keluarga, senang bila kita nak cakap tentang teguhan dan kerjasama dan saling mengerti, semuanya ada dalam konsep itu. Jadi mudah untuk kita sampaikan mesej ini. Jadi saya ingat ini satu pemilihan yang tepat lah, yang bagus untuk disampaikan kepada rakyat Malaysia pada ketika ini. Dia mungkin pada satu ketika yang lain tumpuan kita benda lain, ya. Tapi hari ini kita mungkin melihat adanya keperluan untuk melihat semula ke kita punya struktur masyarakat dan sebagainya. Jadi dibawa satu gagasan keluarga Malaysia, kan. Jadi itulah kalau tanya saya, pandangan saya ini satu pilihan yang tepatlah bagi saya untuk sampaikan mesej itu kepada rakyat. Jadi untuk kita mengaplikasikan konsep keluarga Malaysia Teguh Bersama ini perlu diterima secara total oleh masyarakat Malaysia sendiri. Setakat ianya diperkenalkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Bagaimana pandangan daripada kacamata Prof. Dr. sendiri pengaplikasian konsep ini terhadap rakyat Malaysia setakat ini? Lanjutan daripada apa yang saya sebutkan tadi, ya. Bila kita sebut keluarga ini, saya ingat tidak ada siapa pun manusia ini yang tolak konsep kekeluargaan itu. Kalau dia menolak konsep kekeluargaan, dia bukan manusia lah. Dia bukan manusia. Jadi satu perkara yang memang menjadi tabiat kehidupan manusia itu, keluarga. Jadi bila kita sebut keluarga itu, maknanya tidak ada siapa yang membantah kepentingan dan keperluan kita meneguhkan keluarga, membina keluarga yang harmoni dan sebagainya.
Sebab dalam menyampaikan, kalau seorang pemimpin nak sampaikan sesuatu kepada rakyat ini, kita harus ingat kalau sedapat-dapatnya satu konsep yang dibawa itu, tak ada orang boleh tolak. Ini kalau tidak nanti ada orang petikaikan, netizen lah tulis macam-macam dan sebagainya kan. So dalam konteks keluarga Malaysia ini, bolehkah kita nak bantah ataupun kita nak tolak konsep itu? Tak boleh. You tak boleh tolak sebab ini adalah sebahagian daripada kita. Jadi ini penting sebenarnya bila kita sampaikan mesej itu kepada rakyat. Penerimaan itu menyeluruh, tak ada siapa yang boleh tolak. Jadi kalau soalan tadi maknanya dari penerimaan, saya tidak fikir ada kelompok mana pun dalam kalangan Malaysia ini yang tidak menerima konsep inilah. Okey. Bercakap tentang penerimaan itu, Prof. Dr. kita sedia maklum pembentukan Malaysia sebagai sebuah negara dan juga masyarakat juga bermula daripada perjanjian mengikut persefahaman, iaitu Kontrak Sosial dan juga Perjanjian Malaysia. Jadi kedua-dua perkara ini menjadi asas kepada pembentukan kita mengenal identiti dan rasa budaya masing-masing. Cuma apabila kita terjemahkan kembali setelah puluhan tahun kita merdeka, bagaimana pandangan peribadi Prof. Dr. berkenaan pemahaman masyarakat kita sendiri berbilang bangsa berkenaan tertubuhnya negara kita ini atas dasar persefahaman dan kesatuan? Di sinilah kalau kita bercakap tentang sejarah di sinilah kedudukan dan peranannya ya. Bila kita bercakap tentang hari ini, kita tidak boleh melupakan hari semalam. Ya. Kerana hari ini itu ada kerana adanya sesuatu yang berlaku pada masa lampau. Ya. Saya sebut semalam lah. Semalam tu bukan mana semalam. Semalam tu semalam. Masa lalu lah kan. Jadi sejarah dalam kehidupan kita ini sebenarnya dia sebahagian daripada kehidupan. Tak ada siapa boleh tolak elemen pensejarahan ini. Kita nak masak pun kita kena sejarah. Betul. You nak tengok resipi siapa buat. Orang sebelumnya sudah masak dan sebagainya kan. Betul. Doktor jumpa pasien, dia akan tanya sejarah. Makan apa semua. Itu semua sejarah itu. Perkara yang berlaku sebelum ini. Nak pilih menantu, tanya juga ya, daripada mana kan. Dan kita ni sendiri pun berada di sini, bukan tiba-tiba ada di sini je. Ismail Syuhaidah bukan tiba-tiba ada di sini je. Saya tanya, sekolah di mana dulu? Anak siapa ni? Dia belajar di mana? Dia graduate mana, bidang apa dia belajar. Jadi semuanya adalah sejarah. Jadi negara kita, apa yang kita ada pada hari ini ialah cerminan daripada apa yang berlaku pada masa lalu. Kita telah melalui satu proses yang panjang sebenarnya. Jadi jangan kita putuskan rantaian ini. Kita ada perlembagaan persekutuan, kita ada perjanjian Malaysia, semua itu membentuk bagaimana kita memahami masyarakat pada hari ini. Jadi semua itu perlu dipahami. Jadi semua rakyat Malaysia bagi saya lah, dia mesti didedahkan dengan perkara ini. Sebab apa? Kegagalan kita memahami apa yang berlaku pada masa lalu itu. Hari ini ada orang timbulkan macam-macam soal itu sebab kita tak ingat apa yang berlaku pada masa lalu. Perjanjian sudah ada, persepahaman sudah ada pada masa itu. Itu dilakukan oleh kita punya pendiri bangsa ya, kalau di Indonesia sebut namanya. Founding fathers, kita punya datuk nenek dulu sudah bincangkan perkara itu. Dan sudah letakkan satu asas ya, bagaimana kita membina masyarakat pada masa ini. Dan bagaimana kita menentukan hala tuju masa depan kita. Hari ini mungkin ada sedikit sebanyak isu perpaduan timbul ya, isu hubungan antara kaum dan sebagainya. Jadi ini ialah dia satu proses. Kalau tanya saya ni pendidik ya, saya ni orang dalam education. Masalah masyarakat ni dia dinamik ya. Dia work in progress. Dia tak berhenti sebab generasi bertukar. Generasi faham, datang generasi baru. Jadi education itu harus terus menerus sambung menyambung ya. Dia punya rantaian itu, kesinambungan itu mesti terus menerus ya.
tulisan Ibn Khaldun, dia sebut as-sanad. Sanad ini penerusan, kesinambungan, ya. So jangan satu bangsa yang kuat ialah satu bangsa yang dapat mempertahankan kesinambungannya pada masa lalu, masa kini dan menentukan masa depan. Jadi kalau kita putuskan tengah jalan, jadi kita nak mula daripada kosong. Mana boleh, kita tak boleh mula daripada kosong. Kita kena mula daripada asas yang telah pun diletakkan pada masa lalu. Jadi work in progress, saya katakan tadi, maknanya kita sentiasa mesti dibugarkan, disuburkan, diingatkan semua tiap-tiap. Jadi sebab itu kita tiap-tiap kali kita sambut Merdeka, kita ada tema, kita ada tagline, kita ada macam-macam. Sebab kerajaan ni dia ada macam maklumat sampai pada dia. Apakah keutamaan kita pada masa ini? So keutamaan kita pada masa ini, kita nak kita teguh bersama. Orang nak memajukan negara, nak bina kekuatan, nak bina, kita mesti ada elemen persefahaman dan keteguhan itu. Jadi satu force yang kuat ialah force yang satu yang mempunyai daya juang yang tinggi dan bersatu padu. Cumanya kita nak meneruskan kesinambungan tu, Prof. Dr. Generasi baru yang akan mengganti generasi sebelum ini, dan trend juga berubah. Dan mungkin pada generasi muda sekarang ini, definisi kekeluargaan mereka sudah berbeza jika nak dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Jadi bagaimana untuk kita menerapkan konsep keluarga Malaysia teguh bersama ini kepada generasi baru yang mungkin mempunyai definisi yang berbeza tentang konsep kekeluargaan? Jadi inilah yang saya katakan perlunya kita sentiasa mengingatkan secara sebab keluarga mungkin orang melihat dalam berbeza, tetapi nilai kekeluargaan itu tidak boleh berubah. Dia tidak boleh, nilai itu, the values itu, kita bercakap tentang zaman dahulu kala ke, zaman sekarang ke, dan masa akan datang, nilai kekeluargaan tidak berubah. Kan? Sebab itulah kita kata, kalau kita merujuk pada kitab suci Quran, itu relevan sebab dia bercakap tentang manusia. Apa pun yang kita buat, kita sebenarnya bercakap tentang manusia sama saja. Manusia zaman Firaun, manusia zaman sekarang, dia tetap manusia dan dia ada naluri dan dia ada kecenderungan. Cuma keadaan saja berbeza. So kita harus dapat melihat keadaan yang berubah ini, bagaimana kita dapat mengekalkan nilai-nilai itu supaya kita dapat meneruskan kesinambungan kehidupan sebagai manusia yang bertamadun ini. Kalau tidak, nanti dia jadi, kalau kita nilai tak boleh ubah. Persekitaran boleh berubah. Macam kita sekarang dengan gadget, dengan semua itu berubah. Tapi nilai tetap berubah. Anak mesti hormat kepada ibu bapa. Itu tetap berubah. Ibu bapa mesti mengambil tanggungjawab mendidik anak. Itu tak berubah. Jadi ini maksud saya. So kita kalau kita dapat mendidik masyarakat itu supaya dapat mengenal pasti yang tak ada nilai, ada perkara yang berubah, ada perkara yang tidak berubah. Yang berubah itu berubahlah. Tak apa, sebab dia kemajuan itu tetap akan berubah. Tapi ada perkara yang permanent, yang memang tak boleh ubah. Sampai bila pun, sampai kiamat pun dia tidak boleh ubah. Iaitu nilai-nilai itu. Mungkin dunia semakin moden, tetapi nilai itu tetap kekal pada pasal. Tak ada masalah. Dia bukan ada pencanggahan antara moden tu moden, tapi nilai itu harus kekal. InsyaAllah. Satu perkongsian yang baik, terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Zaid Ahmad, mewakili dan sudah pasti daripada Setiausaha Agung Kehormat Persatuan Sejarah Malaysia dan daripada Jabatan Pengajian Ketingkatan dan Ketahamudunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Terima kasih. InsyaAllah kalau ada kesempatan lagi di masa-masa mendatang, kita akan menemu bual juga Prof. Dr. untuk mendapatkan gambaran berlanjut